Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Pada video kali ini, saya Muhammad Arif Nur dan juga saudara Fahmi akan membentangkan berkaitan dengan Shinto dan Islam, perbandingannya di dalam proses kewujudan alam dan kehidupan selepas mati. Pertama sekali kita akan pergi kepada agama Shinto. Agama Shinto berasal daripada Jepun. Ia membabitkan penyembahan kami yang boleh diterjemahkan sebagai dewa, penunggu atau kehadiran semangat. Perkataan Shinto berasal daripada bahasa Cina iaitu Shendao. Perkataan pertama bererti ketuhanan atau Tuhan dan boleh juga dibaca sebagai kami dalam bahasa Jepun. Huruf kedua bererti jalan atau arah. Dengan itu, Shinto secara harfiahnya bererti laluan ke arah ketuhanan kami. Selepas Perang Dunia Kedua, Shinto kehilangan statusnya sebagai agama kebangsaan. Kebanyakan amalan dan ajaran Shinto yang dititik beratkan sebelum perang tidak lagi diajari atau diamalkan masa kini, walaupun sesetengahnya kekal sebagai aktiviti harian. Seterusnya kita akan pergi kepada proses kewujudan alam. Dalam menerangkan berkaitan dengan proses kewujudan alam menurut Shinto, hanya terdapat mitos yang menceritakan berkaitan dengan bagaimanakah terciptanya pulau pertama di bumi. Menurut tulisan Kojiki dan catatan Nihongi, asal wujudnya satu dewa yang tercipta dengan sendiri iaitu Amino Minakamushi. Amino Minakamushi telah mencipta dua dewa utama yang memiliki jantina iaitu Izanagi dan juga Izanami. Mereka berdua ditugaskan untuk menciptakan pulau pertama di dunia ini untuk membantu mempermudahkan tugas mereka. Izanagi dianugerahkan sebuah tombak yang bernama Amino no Hoko dan tombak tersebut dihiasi dengan permata. Mereka pergi ke sebuah jambatan yang menghubungkan antara syurga dengan bumi yang dikenal dengan nama Amino Ukihashi. Setelah itu Izanagi mengayunkan tombak tersebut ke dalam laut bumi dan ketika tombak itu diangkat, air tersebut menitik dari hujung tombak lalu muncul sebuah pulau yang disebut Onogoroshima. Lalu mereka turun ke pulau tersebut. Di dalam pulau tersebut, Izanagi dan juga Izanami telah pun berkahwin dan telah melahirkan banyak anak sehingga anak-anak tersebut telah menjadi pulau-pulau utama Jepun pada masa kini. Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan kepercayaan penganut agama Shinto terhadap kehidupan selepas mati. Dalam agama Shinto, kepercayaan penganutnya kepada kehidupan selepas mati wujud dan mereka juga percaya bahawa manusia yang telah mati akan menjadi semangat yang dipanggil kami. Sebab itulah penganut agama Shinto telah memuja roh-roh nenek moyang mereka kepada siapa sahaja yang dianggap berjasa kepadanya. Penganutnya juga mesti menyanjung dan memuja nenek moyangnya dengan hati yang ikhlas dan suci. Walaupun begitu, Shinto lebih mengutamakan hidup di dunia berbanding kehidupan selepas mati. Kerana hidup selepas mati bukannya matlamat utama dalam kepercayaan Shinto dan lebih banyak tekanan diberikan kepada kehidupan duniawi dan bukannya persediaan untuk dunia selepasnya. Kesemua manusia dianggap anak kami. Di samping itu, penganutnya juga menyanjung musuh ciptaan kami dan kuasa harmoni. Mereka berhasrat untuk mendapatkan Makoto. Inilah yang dianggap sebagai jalan atau kemahuan kami. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan beralih kepada saudara Fahmi yang akan membentangkan berkaitan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini giliran saya akan menerangkan tentang kewujudan alam semesta dan kehidupan selepas kematian menurut agama Islam. Aspek-aspek penciptaan yang dinyatakan di dalam Al-Quran terdapat pada pelbagai surah. Antaranya bagi aspek ada penciptaan, iaitu di dalam surah Al-An'am ayat 110. Bagi aspek penciptaan langit dan bumi, asalnya satu boleh didapati di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan aspek penciptaan langit dicipta dari 7 lapis dinyatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 3. Dan banyak lagi aspek-aspek penciptaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan antara contohnya, Allah menyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa dialah mencipta alam ini. Firman Allah, Badi'us samawati wal ard. Maksudnya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Perkataan Badi'u itu bermaksud yang membuat sesuatu untuk pertama kali tanpa ada sesuatu yang sama dengannya, yang wujud sebelumnya. Perkataan Badi'u itu sebagai salah satu sifat Allah menunjukkan
dengan jelas bahawa Allah sebagai pemula atau perkara yang paling awal bagi sesuatu kejadian dan tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bagi penciptaan langit dan bumi. Asalnya adalah satu, iaitu bercantum. Ia boleh dapati di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafatarnahuma." Maksudnya, dan tidaklah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum, iaitu sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara kedua-duanya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Untuk penciptaan langit, dia dicipta dari 7 lapis, dan di dalil tersebut boleh ditemui dalam surah Al-Mulk ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa." Maksudnya dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Menurut pengertian ilmu sains, langit ialah segala yang ada di sekelilingnya, benda-benda yang terdiri dari bintang-bintang dan kumpulan-kumpulan sistem suria. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kehidupan selepas kematian bagi agama Islam. Menurut agama Islam, manusia yang telah meninggalkan dunia akan dihidupkan kembali di alam akhirat nanti. Alam kubur merupakan tempat persinggahan bagi mereka sebelum dihisap. Kemudian setelah dihisap, mereka akan menuju ke syurga atau neraka berdasarkan amalan mereka ketika di dunia. Menurut Arif Al-Firdaus As-Sundi turut menjelaskan bahawa alam kubur ialah sebagai tempat persinggahan pertama sebelum menuju ke akhirat. Orang yang telah mati itu telah mengalami kiamat kecil. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai rupa. Umat manusia nanti akan dibangkitkan dalam yang tidak berpakaian, kehausan dan bertangis-tangisan. Dan secara kesimpulannya, perjalanan hidup manusia itu bermula dari alam roh sehinggalah ketika manusia dibangkitkan semula di akhirat kelak. Menurut Syahiman Zaini menjelaskan bahawa perjalanan hidup manusia itu terjadi dalam 5 fasa, iaitu yang pertama alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat.